Sejiwa, generasi muda perlu mempunyai anjakan paradigma untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan dan tidak hanya bergantung kepada kerja makan gaji, khususnya mereka yang memiliki kepakaran dan kemahiran tinggi dalam bidang berkaitan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur berkata, ini termasuklah lebih proaktif dan kreatif memanfaatkan potensi serta peluang yang ada untuk menguasai ilmu dan teknologi bagi mengisi tenaga mahir dalam pelbagai sektor terutama sektor ekonomi di negeri ini. Anjakan tersebut penting bagi menangani peningkatan tenaga asing dalam sektor ekonomi negara. Belia adalah satu aset yang paling penting kepada negara. Jadi belia itu harus diperkasa dan dilengkapkan dengan kemahiran ilmu dan sebagainya, terutama sekali untuk menjadi usahawan ataupun peniaga. Ini yang kita tekankan kerana dalam negara kita yang sedang membangun ini peluang-peluang begitu banyak sekali untuk belia kita, terutama sekali dalam bidang usahawan. Datuk Haji J yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Selaman bercakap kepada pemberita RTM selepas menghadiri sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Tuaran di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Anugerah Tokoh Ma'al Hijrah dan anugerah khas Ma'al Hijrah masing-masing diberikan kepada Datin Seri Panglima Haja Julia Salak dan Datuk Jahid Jahim. Turut disampaikan anugerah Taman Rauda Terbaik serta anugerah Ibu dan Bapa Mitali. Sambutan yang dihadiri lebih 1,000 orang itu diimarakan dengan ceramah khas Ma'al Hijrah. Kerajaan menghargai inisiatif sektor swasta menganjurkan pelbagai program pendidikan untuk membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Di Sepitang, pelaksanaan program Sentuhan Ilmu Petronas PSIP merupakan sebahagian usaha berterusan Petronas bagi menggalakkan pembangunan modal insan di kawasan syarikat minyak dan gas nasional tersebut beroperasi selain meningkatkan pencapaian akademik keseluruhan pelajar luar bandar. Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Haji Sapawi Haji Ahmad berharap program pendidikan sedemikian bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian akademik pelajar terlibat, malah menimbulkan kesedaran dalam kalangan ibu bapa tentang pentingnya pendidikan. Pada masa sama, beliau juga mahu anak-anak tempatan kelahiran Sepitang menjadi penggerak kepada perkembangan Taman Industri Minyak dan Gas Sabah Sogip di Sipitang dalam tempoh 5 tahun akan datang. Datuk Sapawi berucap dalam majlis pelancaran program Back to School Bengkel Kecemerlangan Matematik dan Sains serta sumbangan beg sekolah kepada pelajar kurang berkemampuan dari sekitar Sepitang di SMK Padang Berampah, Sepitang. Kira-kira 600 pelajar dari 29 buah sekolah rendah dan menengah sekitar Sepitang menerima beg sekolah sempena program ini. Manakala 200 pelajar tahun 1 hingga tahun 5 serta para guru di 25 buah sekolah menyertai Bengkel Kecemerlangan Matematik dan Sains Anjuran Bersama Chemicals Group Berhad, PCG dan Berita Harian. Sementara itu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas PCG, Datuk Sazali Hamzah berkata pihaknya komited bergabung tenaga dan bekerjasama untuk membantu meningkatkan kemahiran, capability serta reputasi di sekolah-sekolah di negeri ini. Lebih 35,000 pelajar mendapat manfaat daripada program PSIP dan Back to School anjuran Petronas ini. Kerajaan sentiasa menghargai pengorbanan dan usaha penjawat awam dalam meningkatkan produktiviti dan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Malah insentif diwujudkan sebagai satu bentuk penghargaan kepada penjawat awam untuk terus memberi sepenuh perhatian dan daya usaha ke arah mempertingkat mutu kerja berkualiti dan berintegriti. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Asnimar Haji Sukardi berkata, penghargaan tersebut sebagai dorongan dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam melaksanakan kerja dengan cemerlang. Ia juga menjadi pengukur kejayaan sektor perkhidmatan awam dalam menjalankan tanggungjawab secara proaktif dan berkesan bagi menjayakan proses transformasi negara. Datuk Asnimar berucap merasmikan Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam di Kota Kinabalu
Kinabalu. Justru beliau berharap semua setiausaha lebih responsif, berani berubah serta peka kepada perubahan semasa untuk menangani saingan dari dalam maupun luar organisasi melalui pemantapan daya saing, ilmu pengetahuan serta disiplin yang tinggi. Seramai 120 setiausaha negeri Sabah diraikan dalam Majlis Anjuran Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah (INSAN), Jabatan Ketua Menteri Sabah. Ia bertujuan menambah ilmu pengetahuan, membudayakan inovasi dan kreativiti serta memupuk sikap prihatin dalam kalangan setiausaha. Dalam majlis ini, sijil kepujian setiausaha 2016 disampaikan kepada Clarice Adrian dari Pejabat Akhbar dan Penerbitan Jabatan Ketua Menteri. Sementara Anugerah Setiausaha Harapan MSPA 2016 disampaikan kepada Siti Darlinah Dharma juga dari Pejabat Akhbar dan Penerbitan Jabatan Ketua Menteri. Manakala Anugerah Setiausaha Cemerlang MSPA 2016 diberikan kepada Liu Fui Moi dari Kementerian Kewangan Negeri Sabah dan Puan Caroline Flavinus Siang dari Pejabat Perhubungan Negeri Sabah, Kuala Lumpur. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK kini giat memfokus pelaksanaan pembersihan sarang penagihan dadah menerusi projek My Beautiful Malaysia. Di Sabah, AADK menyasarkan pewujudan 7 My Beautiful Malaysia di lokasi berisiko tinggi dengan pelaksanaan fasa pertama di kawasan Merotai Tawau sejak April tahun ini. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein berkata, setakat ini pengesanan di 7 kawasan di Sabah mencatatkan garam munsing mempunyai anggaran penagih tertinggi iaitu seramai 3,000 orang, diikuti Manggatal 2,000 orang dan 1,350 di Sandakan. Justru kerajaan komited memperkasa pelbagai pendekatan memerangi gejala penyalahgunaan dadah ke arah mencapai sasaran Malaysia bebas dadah. Bagaimanapun, usaha tersebut memerlukan kerjasama padu semua pihak termasuk masyarakat setempat bagi memastikan pembanterasan gejala najis dadah dapat dilaksana secara meluas dan berkesan. Kita sangat percaya the power of community. Maknanya ADK alone tak boleh menjalankan kerja ini. Polis alone pun tak boleh menjalankan kerja ini. Kita mesti menjalankan secara bersepadu. Sebab itulah kita kata perangi habis-habisan, combating drug is everybody's business. Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein menegaskan demikian dalam sidang media selepas merasmikan seminar interaktif peringkat kebangsaan di Dewan Resital Fakulti Pengajian Seni Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Seminar yang disertai kira-kira 300 orang peserta ini antara lain bertujuan meningkatkan pengetahuan serta mengukuhkan kefahaman sekaligus menjadi platform perkongsian idea dan pandangan menangani permasalahan dadah di negara ini. Majlis Datuk-Datuk Negeri Sabah akan mengadakan Patron Night sempena Hari Jadi Rasmi ke-63 yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Magellan Sutra 22 Oktober ini. Menurut Presidennya, Datuk Claudius Roman, sempena majlis tersebut, pihaknya menyediakan 800 tempat duduk untuk jualan tiket kepada ahli majlis Datuk-Datuk Negeri Sabah. Hasil jualan tiket berkenaan akan digunakan untuk melaksanakan pelbagai aktiviti majlis itu selain disumbangkan kepada badan-badan kebajikan di negeri ini. Ini tabung ni sebenarnya bukan hanya khas untuk tabung Majlis Datuk-Datuk, tapi yang sebenarnya untuk memberikan tabung kepada orang-orang yang kebajikan, yang budak-budak, anak yatim dan sebagainya. Because pada tahun yang lalu kami telah pun memberikan sumbangan juga. Dan inilah satu kebaikan untuk ini persatuan ini. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Tun Dr. Haji Johar di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Dr. Haji Johar dan isteri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni untuk menghadiri sekaligus merasmikan Patron Night tersebut. Terdahulu, Tun Dr. Haji Johar turut menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Dr. Muhammad Ali Muhammad Noor.
Sementara itu, bersempena ulang tahun ke-63 yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin, seramai 311 anak yatim dan kanak-kanak orang kurang upaya OKU dan 31 buah pusat kebajikan terpilih di sekitar Kota Kinabalu diraikan dalam majlis jamuan teh di salah sebuah hotel terkemuka Kota Kinabalu. Antara institusi kebajikan dan sekolah khas tersebut adalah Kompleks Latihan dan Pemulihan OKU Kimanis, Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Beaufort, Sekolah Tunas Bakti Kota Kinabalu, Persatuan Bagi Orang Pekak Sabah, Darul Bakti Kota Belud dan Rumah Kanak-Kanak Bondulu Tambunan. Majlis dimulakan dengan persembahan daripada anak yatim dan kanak-kanak OKU, persembahan daripada ahli-ahli Bakisau Kota Kinabalu, penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim serta upacara pemotongan kek. Sumbangan disampaikan oleh Tun Haji Johar bersama isteri Tuan Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni. Majlis turut diserikan dengan kehadiran isteri Ketua Menteri Datin Hajah Faridah Haji Tusin, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah Datuk Hajah Jainab Ahmad Aid, Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan. Turut hadir Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Timbalan-Timbalan Ketua Menteri, Jabatan Kerajaan Negeri dan Persekutuan serta Jabatan Kebajikan Am Negeri Sabah. Seterusnya kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diary hari ini. Baik, pada pukul 9 pagi ini akan berlangsung majlis pelancaran sambutan bulan Krianova Universiti Malaysia Sabah UMS 2016 di bangunan Chancellery UMS Kota Kinabalu. Manakala 2.30 petang, majlis perasmian Innovation Week di Perpustakaan Negeri Sabah Kota Kinabalu. Akhir sekali, 7.30 malam ini, majlis perasmian pameran dan penyampaian hadiah karya pilihan tahunan Negeri Sabah 2016 akan berlangsung di Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Terima kasih Nisia dengan perkembangannya dari negeri di bawah Bayu.